Pada ayat pertama, Allah SWT jelaskan kepada kita tentang penurunan Al-Quran ini. Itu daripada Allah Al-Aziz yang Maha Kuasa, Al-Alim. Itu ayat yang pertama. Kemudian apa kaitan dengan ayat yang keempat? Bila Allah SWT turunkan Al-Quran ini, maka ada di antara manusia yang diturun kepadanya Al-Quran, mereka membantah ayat-ayat Al-Quran. Biasalah dengan ayat Quran ni tak ada nilai, tak ada apa, boleh dibantah. Ada manusia dia rasa dia macam undang-undang, buku undang-undang atau berpilih apa, ada manusia boleh bantah tak? Boleh lah. Kadang dia bantah, apa dia cakap gini, tak betul ni. Dia orang bawah, kadang dia bantah orang atas. Biasa kan? Biasa tak biasa? Biasa dia. Orang bawah pula, dia sibuk pula. Orang yang buat-buat atas fatwa pun ada orang bantah itu. Orang nak pecah kepala buat fatwa. Di mufti semua atas, yang bawah kerja apa dia persoalkan fatwa. Ada dulu di Singapura tu new water air yang ditapis saja. Lalu boleh guna tak air yang ditapis ni semua, walaupun daripada tandas, daripada ini semua dah ditapis. New water nak minum dia. New water. Paip rumah kita tu datang daripada air dia. Saya tengok ini water ni, memang kita minum air daripada situlah, daripada tandas, daripada apa. Jadi difatwakan boleh lah, boleh minum, boleh buat wudu, boleh buat apa. Ada members ni saya jumpa mempersoalkan air. Cakap awak kerja apa? Awak ni kerja apa? Dia kerja apa, electrical ke apa? Electrical nak bantah fatwa ni. Ilmu apa ni dia ada ni? Orang macam nak pecah kepala, fikir awak kerja ini, cakap mind on business lah. Saya cakap dengan dia, nasihatkan dia, awak fokus pada kerja awak sudah lah. Tak payah nak fokus orang ni kerja. Yang ingat fatwa ni, nak keluarkan fatwa senang-senang ke apa? Orang pecah kepala nak keluar fatwa ni, maksudnya benda tu tak ada nas. Tak ada nas sebab itu nak kena fatwa. Dia tak ada kan. Nak cari nas-nas dia, nak kumpulkan nas, nak tengok ini semua kan banyak kerja. Jadi macam itulah, manusia ingat dia boleh cabar, dia boleh bantah apa sajalah. Kadang undang-undang pun dia cabar juga. Kadang undang-undang syar'i di Kelantan mereka cabar, mengancamlah manusia cabar. Jadi dia nak bawa juga kepada kitab Allah. Kitab Allah pun boleh dicabar, boleh dicabar, boleh dibantah. Jadi ada manusia yang bantah kitab Allah. Siapa ni manusia yang bantah kitab Allah? Ma yujadilu fi ayatillah. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah illa alladzina kafaru, melainkan orang yang telah kafir. Orang-orang kafir yang kita kan, orang yang telah kafir. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa orang yang bantah ayat Allah kafir terus. Tak ada orang yang bantah ayat Allah, melainkan dia dah kafir. Dia dah kafir, berarti dia boleh menjadi kafir bila bantah ayat Allah. Jangan cakap satu ayat Allah, satu perkataan dalam Quran dia bantah, aku tak terima, aku tak, ini kafir terus. Jadi orang kafir je. Orang kafir saja yang bantah ayat Allah. Dia tak perlu 30 juz nak bantah. Satu hukum saja dalam Al-Quran dia bantah. Dia tak suka dengan hukum ni. Dia tak suka dengan hukum sebat. Dekat Al-Fajridu dalam Quran, berzina lelaki dan perempuan belum berkahwin, Allah kata Fajridu huma, sebat mereka nyata jaldah dengan 100 kali sebatan. Cakap apa punya hukum ni sebat ni? Dia membantah. Ya kafir ada. Kafir. Ada wasariqu wasariqatu faqtamu aydiyahuma. Lelaki yang mencuri,
Dan perempuan yang mencuri, potong kedua tangan mereka. Dia bantah. Satu hukum aja dia bantah. Murtad terus jadi murtad, jadi kafir dia. Kita tak tahu berapa banyak hukum membantah. Rasa macam tak ada apa-apa je. Itu tak ada apa-apa, memanglah di dunia ni tak ada apa-apa. Orang-orang kafir dia bantah ayat Allah, ada apa-apa terjadi kepada mereka. Dia bakar ayat Quran, dia bakar Quran. Depan kita dia bakar Quran di mana? Di mana negara-negara barat dibakar Quran, terjadi apa pada dia? Tak ada apa-apa. Malah dia kaya lagi, malah dia lagi apa ni? Senang lenang gitu juga. Tak ada apa-apa. Tapi juga dengan ayat orang Islam. Kalau orang Islam yang bantah ayat Quran, cabar ayat Quran, cakap tentang ayat Quran, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa pun pada dia di dunia. Sebab itu Allah kata fala yaghrurka, janganlah engkau wahai Rasulullah terpedaya taqallubuhum fil bilad. Oleh taqallubuhum di sini diterjemahkan kebebasan mereka bergerak dengan berulang alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Masya-Allah. Ayat Quran satu je taqallubuhum, tapi dia punya nak tafsirkan taqallubuhum. Taqallubuhum berarti kehidupan mereka. Jangan kenapa orang ni bantah ya Allah, dia tak kena seksa, dia tak kena terjadi kepada apa-apa pada dia. Dia boleh lagi makan, minum, boleh hidup, bebas ini, menikmati segala macam kenikmatan, tak diturunkan azab. Jangan terpedaya. Sudah? Itu maksudnya. Jangan terpedaya. Dia buat begitu, dia jangan terpedaya. Yang contoh orang tempat traffic light, orang semua tunggulah traffic light, dia boom terus jalan. Dia cakap macam dalam hati kita, kena langgar badan kau. Sumpah terus, muka-muka kau kena langgar lah. Kena langgar. Tak kena langgar pula. Orang macam ini. Yang orang-orang baik pula kena langgar. Yang lain kata orang baik, bawa baik, dia pula kena langgar. Ini patut kena langgar dulu kan. Kena rem ke apa, depan lori ke apa tu kan. Rem dia kita rasa geram betul lah dengan kita kan. Kita geram sangat. Dia ada betul kan. Orang macam itu dia jalan macam tak tahu undang-undang, tak tahu itu, kita akan doakan dia. Tak mati-mati pula ni. Hari-hari dia buat gitu kita. Jadi bila tak ada seksaan, tak ada denda, manusia ingat okey lah, tak ada apa-apa lah. Tonton bit traffic light tak kena denda, tak kena apa, tak ada apa-apa. Sekali kena je terus tak buat lagi. Sekali kena denda je terus tak buat lagi, terus berhenti. Bila tak kena, tak ada apa. Jadi kita tak pakai seatbelt lah. Kita tak pakai, tak ada apa. Kalau kena tahan, saya satu tempat tu saya terus pakai. Tempat yang mas kalau jalan macam ni, cakap dengan anak saya, tempat-tempat lain tak pakai, tak apa. Yang ini kena pakai, pasal kena tahan. Ini memang ada orang dia sembunyi kita untuk belakang ni. Macam mana kalau jalan yang nak keluar yang mas tu, orang buat tu mesti pakai macam ni. Ini jahat di tempat ni. Dia pula jahat. Kita pula baik. Jahat orang dia. Orang pula jahat. Jadi bila manusia ni dia ingat dia bebas, tak buat apa-apa, dia sendiri rasa tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Aku tak solat, aku tak solat, tak apa, tak ada apa-apa. Dia rasa dia bebas. Kita pula yang tengok pun kita ni tak ada apa-apa pula. Macam mana ni? Sekarang Israel, dia bunuh. Kita tengok hari-hari, tak boleh tahan kita tengok. Macam mana ni? Tak ada apa-apa ke terjadi kepada mereka ini semua. Jadi Allah cakap jangan kamu terpedaya dengan situasi mereka tu. Nampak macam mereka on the upper hand lah. Mereka yang menguasai, mereka yang berkuasa, mereka boleh buat apa saja mereka suka, mereka boleh bunuh siapa saja mereka suka, kanak-kanak ke bayi ke siapa saja dia nak bunuh, dia boleh bunuh. Tak ada orang pun nak larang mereka. Siapa nak larang mereka? Tak ada orang pun nak larang mereka. Jadi itu
Kadang kita terpedaya. Kita terpedaya. Jangan kita ingat iman kita kuat sangat ke apa? Rasulullah SAW diingatkan oleh ni, Allah ingatkan siapa? Jangan kamu ni adalah Rasulullah SAW. Bukan, ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jangan kamu diperdayakan oleh kebebasan mereka. Jadi Allah SWT makin makin orang tu buat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, makin Allah SWT beri mereka dunia ni. Itu yang ujian bagi kita. Orang rasuah dia tak kena tangkap pula, bebas pula gini semua. Itu ujian lah bagi kita. Takkan kalau dia tak kena, aku pun nak buat juga. Kalau orang boleh, itu yang kadang kita terpedaya dengan tingkah laku mereka gitu. Jadi Allah ingatkan. Kerana apa? Orang buat kita cakap kekufuran menentang ayat Allah, perkara yang kufur ni pastinya dia akan diazab. Kita rasa dia kena azab lah. Dia pijak Al-Quran, dia bakar Al-Quran, dia buat apa saja terhadap Al-Quran, dia menentang Al-Quran, gurau senda dengan Al-Quran, ejek Al-Quran, apa semua macam-macam lah dia buat. Kita lah manusia ni, kita nak Allah bagi cash dengan dia, betul tak? Bagi cash dengan dia, kurang ajar betul kita, dia buat apa dia buat. Saya tengok ada satu orang Singapura dia lari ke Amerika. Apa dia buat dengan Al-Quran? Dia pijak-pijak dia tempat YouTube. Dia buat duduk lah apa Al-Quran, dia tengok tak boleh tak, dia letak dalam tandas lah, jadi kertas kertas tandas lah, toilet paper lah, gitu semua kurang ajar betul. Gitu. Kalau tengok video tu memang itu. Kita nak dia kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pula tempat Amerika pula. Dapat suara politik lah pula. Amerika memang suka orang macam gini. Bagi kebebasan bagi semua. Singapura tu dia tak boleh buat macam itu. Singapura macam mana kalau hina agama boleh kena tu. Singapura baik sikit lah ni. Sini tak strict sangat macam Singapura hina agama sikit, dia cakap orang tu sikit aja boleh kena terus. Agama apa pun nak, Islam ke siapa ke, jangan kita buat sesuatu kepada orang. Kita cakap, orang ni cakap je tuan-tuan, ni orang kerajaan. Dia cakap apa orang Melayu buat kerja kahwin tu kat sini, kena berhenti terus kerja. Itu je, cakap macam gitu je. Cakap apa ni orang Melayu, tak makan babi lah, gini boleh kena tangkap. Saya tengok tegas sikit lah dengan Malaysia ni. Dari sini tak tegas. Sana dia strict sikit. Jadi orang ni dia lari lah. Dia buat dengan Islam kan. Jadi dia lari ke Amerika. Siapa nama dia? Yang siapa? Nama dia? Amoy ke apa? Bukan apa tu. Amrod. Bukan Amros ke apa saya apa nama dia. Kurang ajar betul. Kita tengok dia kan betul-betul habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita contoh. Kalau kita cakap, kenapa dia tak diazab? Ini ujian bagi kita. Kenapa dia tak diazab, turunkan azab? Allah ayat dan seterusnya jika kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum mereka ni kaum Nuh wal Ahzab dan puak-puak yang bergabung daripada kaum-kaum ini. Kaum-kaum mereka Ahzab ni macam tentera berazab lah. Ahzab ni mereka bersatulah. Min ba'dihim telah mendustakan rasul-rasul mereka juga. Jadi yang tadi tu Ahzab tu setelah Nabi Nuh. First kali kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum yang datang selepas Nabi Nuh, mereka ni bersatu, kaum-kaum yang bersatu ni mereka telah mendustakan rasul mereka. Jadi sama juga yang tadi dia membantah ayat-ayat Allah, mereka pun sama juga bantah ayat Allah, mendustakan rasul mereka. Bukan itu saja, bukan mereka mendustakan rasul mereka, wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu, dan tiap-tiap
mereka ni, kumpulan umat ni atau kaum ni mereka merancang jahat terhadap rasul mereka, untuk membunuh dia. Senang je tak? Untuk mengambil, menangkap rasul itu untuk membunuh. Jadi ada rancangan untuk membunuh rasul mereka. Mula mereka mendustakan rasul mereka, kemudian mereka ada rancangan nak bunuh rasul mereka. Wajadalu bil batil, dan kemudian mereka berjidal atau berhujah dengan kebatilan, dengan kebatilan, liyudhidu bihil haq, untuk menghapuskan kebenaran. Fa akhadtuhu, lalu aku binasakan mereka. Apa yang kita faham daripada ayat ini? Jadi orang yang melakukan, orang yang membantah ayat Allah, orang yang mendustakan rasul-rasul ini, perkara-perkara kufur ni, orang dulu Allah dah binasakan. Jadi bila Allah binasakan mereka, orang dulu tu, berarti mereka betul ke salah? Salah. Tapi orang yang sekarang ni buat kerja yang sama juga, Allah tak binasakan mereka, jadi mereka betul ke salah? Nampak tak? Dia tak kena binasa pula, yang ni kena binasa pula, ni kena tangkap pula. Contohlah dalam agama ni, dia buat rasuah, dia kena tangkap. Dia buat rasuah juga, dia tak kena tangkap. Jadi yang ni betul ke? Takkan ni yang betul, yang sama kerja, sama buat, tapi dia kena tangkap. Yang ni tak kena tangkap. Takkan yang ni betul pula, ni tak kena hukum, yang ni kena hukum. Orang bodoh juga, ni betul lah, dia tak salah. Dia tak kena hukum, dia tak salah lah. Yang tu kena hukum, salah. Dia bukan macam itu. Kita punya pemikiran macam itu lah. Siapa yang kena hukum, siapa yang kena masuk, jadi itu semua yang salah. Yang bebas yang keluar, agaknya kena hukum dengan bebas tu berapa ramai kena hukum dengan dia punya ratio dia kan. Jangan yang kena hukum berapa persen aja yang buat ni beribu-ribu, yang kena berapa orang aja, yang kena berapa orang. Macam pengedar dada ni, yang kena tangkap ni ramai ke? Tidak, tak ramai yang kena tangkap. Yang pengedar ni setiap taman ada. Setiap taman dia punya rada dia, yang edar dada ni semua ada semua. Kita kontak je, kalau nak je kontak ni, WhatsApp ni semua. Tapi kita tangkap berapa orang aja. Tangkap mereka betul. Yang tak kena tangkap, tak kena hukum. Jadi Allah bagi contoh kepada kita, umat yang dahulu ni, mereka mendustakan rasul, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadtuhum, lalu aku binasakan mereka. Fa kaifa kana iqab, lalu lihatlah bagaimana azabku. Iqabi itu bagaimana azabku terhadap mereka. Jadi kalau mereka dihukum, kalau mereka dihukum, tak semestinya yang tak dihukum ni, ini dunia je. Dunia ni mereka tak dihukum. Tapi nak kira salah tak salah. Itulah. Kalau kita tengok hukum dunia macam itulah. Orang ni sama-sama bunuh orang, tapi dia kena tangkap. Dia kena tangkap, kena gini. Yang ini lepas pula, tak kena tangkap. Jadi dunia lihat tak salah. Yang ini tak salah, yang ini bersalah. Salah kerana apa? Dia dah apa ni? Ditangkap semua salah. Kita bersalah tak di jalan raya? Banyak salah, speeding apa semua, tapi tak kena tangkap. Rasa dia tak bersalah lah. Ada buat kesalahan jalan raya tak? Tahun ni ada buat tak? Tak ada. Mana tak ada. Ada buat kesalahan jalan raya. Banyak macam-macam hari-hari kita speeding. Kalau tak buat 100 tak nama bawa lah tuan. 100. Ini hard limit berapa aja? Kadang 90 aja. Zoom 100 lebih tu. Kalau highway semua buat kesalahan, tapi tak kena tangkap. Tak kena tangkap, rasa macam tak bersalah lah. Itu manusia yang fikiran kita macam itu. Saya tak ada kesalahan ni. Tuan, saya tak ada melakukan kesalahan. Maksudnya tak ditangkap lah. Tak didenda, tak di apa. Jadi dia ingat dia tak buat kesalahan. Padahal saya cakap itu yang jadi nak menunjukkan kepada kita, Allah dalam Quran binasakan kaum-kaum ni. Saya terfikir,
Kenapa saya sendiri terfikir kenapa Allah binasakan kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam Quran, tapi ada kaum-kaum yang tak dibinasakan, lepas saja. Jadi Allah lah, ni apa yang saya duduk terfikir Jadi bila baca ayat ni, yang kaum yang dibinasakan itu sebagai contoh bagi kita. Sebenarnya perbuatan tu salah, dua-dua buat benda yang salah. Dan tengok umat dahulu buat apa? Buat ada, Allah SWT binasakan. Sekarang di Israel, mereka buat lagi teruk lagi, pembunuhan ini semua. Mereka tak dibinasakan oleh Allah SWT. Macam mana pula? Ada lagi orang-orang kafir yang lagi dahsyat lagi daripada umat dahulu. Mereka buat teruk lagi, tak seteruk umat sekarang ni. Tapi kenapa umat yang sekarang ni tak dibinasakan oleh Allah SWT? Jadi Allah SWT ceritakan yang dibinasakan itu contoh. Sebenarnya perbuatan tu salah dan mereka akan diazab oleh Allah SWT. Cuma yang umat dahulu tu diazab di dunia. Di dunia dia dah dijatuh azab. Yang orang kafir yang sekarang ni tak diazab di dunia. Kalau tak ada azab di dunia, bukan berarti mereka tak salah. Mereka salah, kerja sama aja, dia punya jenayah sama. Tapi sini kena hukum, yang ini belum kena hukum. Dia bukan cakap tak kena hukum, belum kena hukum lagi. Bila dia kena hukum? Di akhirat nanti.